Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, bertemu kembali kita pada PDPR kali ini di mana seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Pendidikan bahawa sesi PDPR disambung lagi sehingga bulan Julai. Jadi saya berharap pelajar-pelajar kita terus tabah, okey, setia bersama dengan cikgu kerana cikgu akan berusaha untuk membantu kamu. Tetapi usaha cikgu tidak akan menjadi kenyataan sekiranya kamu tidak memberikan kerjasama dan komitmen yang cikgu perlukan. Okay, di sini apa yang cikgu perlu ialah kamu punya kerjasama dan juga komitmen. Di mana kalau cikgu beritahu tentang PDPR, maklumat tentang PDPR, kamu respon dan kamu buatlah. Okey, kamu buat, kamu respon, cikgu akan bantu. Tetapi kalau kamu diam aja, kan, cikgu pun tak tahu kamu faham ke tak faham, cikgu pun tak tahu kamu buat ke tak buat. Jadi macam mana cikgu nak bantu? Okay, jadi apa sahaja masalah berkaitan dengan PDPR, okay, kamu boleh beritahu dengan cikgu lah. Cikgu akan bantu yang semampunya. Okay, jadi untuk hari ini kita akan teruskan dengan topik bab 4.0 iaitu topik lakaran. Okay, untuk makluman, kita dah mula untuk buat kita dah mula masuk tajuk yang berkaitan dengan amali ataupun praktikal. Jadi tajuk kita yang pertama ialah lakaran. Okay, apakah yang dimasukkan dengan lakaran? Okay, lakaran bermaksud satu lukisan awal atau lukisan draft yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas tanpa bantuan alat selukis seperti pembaris atau jangka lukis. Okay, maksudnya di sini lakaran ialah lukisan awal yang kita lukis tanpa gunakan pembaris ataupun jangka lukis. Kita hanya lukis guna pensel sahaja. Itu maksud lakaran. Namanya pun lakaran awal. Jadi kita lukis guna pensel tanpa guna pembaris, jangka lukis, jangka sudut, protektor dan sebagainya. Hanya gunakan pensel sahaja. Okay, itu ialah maksud lakaran. Jadi mana lakaran kita akan lukis, kalau untuk kamu pelajar sekolah menengah, okay, secara asasnya lakaran kita akan lukis dengan menggunakan pensel lah. Setakat ini saya tak galakkan kamu gunakan pen. Kerana untuk kamu punya level, kita mulakan dengan pensel dahulu. Di mana jenis pensel yang digunakan ialah pensel macam ni lah, pensel kayu. Okey, tak boleh lukis, tak boleh buat lakaran guna pensel tekan-tekan atau pensel mekanikal. Jadi selepas ini, okey pelajar, pada minggu depan kita akan buat amali lakaran. Okey, jadi cuba cari pensel kayu. Apa saja pensel kayu yang ada lah. Jangan guna pensel mekanikal atau pensel tekan, tak boleh. Okey, kerana hasilnya nanti tak cantik. Jadi mana pensel yang akan kita gunakan ialah pensel HB dan pensel 2B. Okey, saya tahu, kamu pun tahu macam nak tengok dekat pensel tu ada tulis lah HB ataupun 2B. Di mana pensel HB ni kita gunakan untuk melakar. Maksudnya masa kamu nak buat rupa ataupun bentuk tu, kita gunakan pensel HB. Dan juga pensel ini digunakan untuk membuat garisan binaan. Okey, nanti saya akan beritahu apa itu garisan binaan. Okay, pensel yang kedua yang akan kita gunakan ialah pensel 2B. Di mana selepas kamu siap lakaran, kita akan gunakan pensel 2B untuk terangkan garisan. Dan pensel 2B juga kita akan gunakan untuk membuat garisan objek, lorekan dan rendering. Maksudnya di sini, kalau kamu ada dekat rumah kamu ada dua jenis pensel, kamu ambil dua pensel tu, ambil kertas dan kamu cuba buat satu garisan lurus, kamu akan nampak perbezaan dari segi keterangan pensel HB dan 2B. Di mana pensel HB kurang terang, tetapi pensel 2B dia lebih terang. Itu perbezaannya. Kita teruskan dengan jenis-jenis lakaran, di mana seperti yang ada dalam buku teks, ada 6 jenis lakaran, iaitu lakaran contengan, lakaran penerokaan, lakaran teknikal, lakaran perkembangan idea,
lakaran persembahan dan juga lakaran digital. Okay, apa itu lakaran contengan? Okay, lakaran contengan ialah lakaran yang tidak kemas dan tidak tersusun. Maksudnya kamu conteng-conteng je. Sebagai contoh kalau kat tepi ni, ini ialah contoh lakaran contengan bagi beg lah. Kamu conteng-conteng jadi bentuk beg. Di mana lakaran ini biasanya kita lukis secara kasar apabila kita ada idea supaya kita tak lupa. Kita conteng-conteng je, lakaran contengan kan. Dia tak seperti kemas, dia conteng-conteng je. Okay, itu ialah lakaran contengan. Okay, seterusnya yang kedua ialah lakaran penerakaan. Di mana lakaran penerakaan ialah lakaran perbandingan dengan produk sedia ada di pasaran dari aspek evolusi, iaitu trend, bentuk, saiz, bahan dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, ada 4 perbandingan, iaitu beg, okay, lakaran beg yang pertama, kemudian lakaran beg yang kedua, di-upgrade sikit, lakaran beg yang ketiga, dicantikkan lagi, dia-upgrade lagi, dan juga lakaran yang keempat, jadilah lakaran yang lebih cantik lah beg, bentuk beg yang lebih kemas. Okey, itu ialah lakaran penerakaan. Lakaran yang ketiga ialah lakaran teknikal, di mana lakaran teknikal ialah lakaran yang menggambarkan perincian seperti ukuran, ceraian, keratan rentas pada pelbagai sudut pandangan. Okey, maksudnya lakaran teknikal tu ialah lakaran yang ada maklumat-maklumat tentang lakaran tersebut dari segi ukuran, okay, dari segi bahan yang kita gunakan, okay, dari segi komponen yang ada pada gambar lakaran tersebut, itu ialah lakaran teknikal. Maksudnya ialah dia punya dalam gambar tu dia punya lakaran tu lebih terperinci. Yang keempat ialah lakaran perkembangan idea, di mana lakaran perkembangan idea menunjukkan pada proses penghasilan idea. Okey, di mana dari segi idea yang pertama hinggalah terhasil kepada idea yang paling cantik, iaitu idea yang ke-9. Maksudnya lakaran perkembangan idea ni dia mesti lebih daripada satu lakaran. Okay, kalau kita ambil 3 lakaran, ini idea pertama, idea kedua, idea ketiga. Jadi maksudnya dekat sini, semakin banyak lakaran tersebut, maka lakaran tersebut akan menjadi semakin cantik, kemas dan lebih kreatif. Itu adalah lakaran perkembangan idea. Okay, seterusnya ialah lakaran persembahan, di mana lakaran persembahan ni ialah lakaran yang terakhir, di mana dia boleh membantu pelanggan memahami konsep rekaan yang ingin disampaikan oleh mereka. Di mana lakaran ini biasanya memberi penekanan kepada prinsip elemen dan prinsip reka bentuk yang telah dia pelajari. Maksudnya lakaran persembahan ni ialah lakaran yang last sekali lah. Sekarang kamu sebagai seorang pereka bentuk, bila kamu nak buat lakaran kepada pelanggan kamu, kamu akan tunjukkan lakaran persembahan produk pada pelanggan kamu. Jadi pelanggan tengok, jadi dia akan lebih teruja lah. Itu dia. Okey. Di mana dalam lakaran persembahan mesti ada elemen dan juga prinsip reka bentuk. Sebagai contoh, elemen kat sini kita ada elemen warna, elemen garisan, elemen rupa dan bentuk. Okey. Prinsip, kita ada prinsip keseimbangan, kita ada prinsip keharmonian, kita ada prinsip kontras dari segi rupa. Itu contoh. Dan juga yang terakhir ialah lakaran digital, di mana lakaran digital ni kita buat lakaran dengan menggunakan gadget ataupun aplikasi yang terkini. Maksudnya kamu gunakan gadget, kamu gunakan app dalam telefon, itu ialah lakaran digital. Di mana dia lebih menarik dan tiada pembaziran dakwat. Kerana kita buat dalam, katakan dalam tab ataupun dalam handphone, itu contoh lakaran digital lah, dengan menggunakan apps yang tertentu. Seterusnya ialah peranan lakaran dalam reka bentuk. Seperti yang ada kat dalam buku teks, ada 5 peranan lakaran dalam reka bentuk. Yang pertama ialah mempercepat pembangunan konsep. Yang kedua ialah asas komposisi untuk ilustrasi. Yang ketiga ialah medium komunikasi antara mereka dengan pelanggan. Yang keempat ialah eksplorasi visual, iaitu perkembangan idea. Dan yang kelima ialah penyelesaian perincian visual.
Kita pergi kepada peranan yang pertama, iaitu mempercepat pembangunan konsep. Di mana lakaran adalah kaedah terbaik untuk meneroka konsep. Di mana kaedah ini menjimatkan masa kerana mereka hanya perlu menerangkan konsep yang digunakan melalui lakaran atas kertas sahaja. Okay. Di mana perlu kita faham di sini, lakaran ni ialah proses yang dilakukan sebelum kita buat produk yang sebenar. Jadi sebelum kita buat produk, kita mesti ada lakaran. Itu dia punya kaedah, cara macam mana proses penghasilan produk. Mesti buat lakaran dulu. Okay. Di mana dengan adanya lakaran, maka konsep itu akan lebih cepat dibangunkan. Sebagai contoh, konsep cengkerang ni, okay, dia digunakan untuk dalam penghasilan beg. Itu sebagai contoh. Beg yang menyerupai bentuk cengkerang. Itu ialah konsep. Yang kedua ialah asas komposisi untuk ilustrasi, di mana lakaran adalah kaedah pantas untuk menunjukkan komposisi, iaitu asas perancangan ilustrasi awal bagi penghasilan lakaran ringkas. Komposisi bermaksud kedudukan sesuatu bahagian mengikut kesesuaian. Maksudnya dengan adanya lakaran kita dapat lihat sebelum produk tu dibuat, dari segi rupa lakaran tu dari segi permukaan hadapan, permukaan sisi dan juga permukaan atas. Kita nampak. Jadi bila produk tu jadi produk yang dibuat dengan lakaran yang dibuat tu sama. Okey. Seterusnya ialah medium komunikasi antara mereka dengan pelanggan, di mana lakaran dapat menunjukkan imej mengikut kehendak pelanggan, dan komunikasi antara mereka dengan pelanggan lebih mudah difahami menggunakan lakaran sebagai medium. Di mana dengan adanya lakaran, maka pelanggan dan juga mereka mudah untuk komunikasi. Pelanggan tahu apa yang mereka buat dan juga mereka faham apa yang pelanggan nak. Okey. Yang keempat ialah eksplorasi visual, iaitu pengembangan idea, di mana lakaran boleh digunakan bagi tujuan memperkembangkan idea sesuatu reka bentuk kepada pelbagai pilihan untuk dipilih oleh pelanggan. Maksudnya dengan adanya lakaran tu dapat menunjukkan perkembangan idea. Dari segi reka bentuk yang pertama sampai reka bentuk lakaran yang akhir. Dan yang kelima ialah penyelesaian perincian visual, di mana perincian terhadap lakaran pembangunan konsep yang dibuat pada awal penjanaan idea, dan pada lakaran tersebut kita boleh terangkan apakah elemen yang kita gunakan, apakah prinsip yang kita gunakan, dan juga hasil lakaran boleh dievaluasi melalui kaedah lakaran digital. Ini dia. Seterusnya, ialah teknik lakaran pictorial, di mana teknik lakaran pictorial ni ada 3, iaitu lakaran oblik, lakaran isometrik dan lakaran perspektif. Sila dengar baik-baik kerana untuk kelas akan datang kita akan buat ketiga-tiga lakaran ini. Lakaran yang pertama, teknik lakaran pictorial yang pertama ialah lakaran oblik. Ini ialah gambar bagi lakaran oblik. Di mana lakaran oblik ini ialah pandangan hadapan, ini ialah pandangan sisi, ini ialah pandangan atas. Di mana pada lakaran oblik, pandangan hadapan dia berada dalam kedudukan satu garisan satah yang rata. Kalau saya buat garisan kat sini, garisannya rata. Ini lakaran oblik. Sila lihat betul-betul objek dia. Yang kedua ialah lakaran isometrik. Ini ialah lakaran isometrik. Kalau kamu lihat lakaran isometrik, pandangan hadapan dia berada di sebelah kiri. Kali ini pandangan hadapan dia ke hadapan kan. Tetapi pandangan isometrik tu bentuk tu dipusingkan supaya pandangan hadapan berada di sebelah kiri, manakala pandangan sisi di sebelah kanan. Pandangan atas sama. Dan jika dekat bawah ni saya buat satu garisan, pandangan isometrik mempunyai sudut 30 darjah. Dia macam ni, bentuk macam ni, bentuk V. Itu ialah pandangan isometrik. Tetapi kalau pandangan oblik, dia bentuk dia rata, lepas tu dia naik ke atas, dia bentuk L. Jangan keliru Itu perbezaan gambar dari segi pandangan, dari segi lakaran oblik dan juga lakaran isometrik. Seterusnya adalah lakaran perspektif,
Lakaran perspektif. Ini ialah lakaran perspektif. Kalau kamu lihat, dia sama macam lakaran oblik dan sama macam lakaran isometrik, tetapi dia tidak sama. Saya ulang, lakaran perspektif tak sama seperti lakaran oblik dan tak sama seperti lakaran isometrik. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat lakaran perspektif ni, semakin jauh bentuk dia ke belakang, semakin jauh bentuk dia ke belakang, maka dia punya pandangannya kat belakang ni dia semakin kecil. Kalau kamu lihat pandangannya kat sini, dia nampak kat belakang ni lebih kecil. Tetapi kalau lakaran oblik yang betul, pandangan hadapan dan juga yang belakang ni dia sama besar. Kalau lakaran perspektif, dia semakin kecil. Begitu juga dengan gambar ini. Okey, ini ialah lakaran perspektif di mana kalau kita lihat, okey, semakin ke belakang dia punya garisan ni, maka menunjukkan objek tersebut semakin mengecil. Dia punya keyword kat sini semakin mengecil, bila masa semakin belakang semakin mengecil. Tetapi kalau lakaran isometrik biasa, dia sama. Ini sama je dengan sini. Okey? Baiklah. So, sampai sini saja penerangan saya tentang lakaran. Okey, untuk PDP seterusnya kita akan buat lakaran tersebut. Okey. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel saya. Kita jumpa lagi untuk PDP akan datang.